Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Beberapa hari yang lepas, negara ini menyambut hari kemerdekaan. Secara umumnya, Allah menjadikan manusia ini sayang kepada tempat yang mana dia dilahirkan di situ. Dia membesar di situ, dia mendapat manfaat daripada tempat itu. Cintakan tanah air itu adalah salah satu perkara yang wujud dalam jiwa insan. Cinta terhadap tanah air ini bukan sahaja ada dalam diri kita, bahkan ada di dalam diri Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang Mekah mengeluarkan Nabi dari Mekah, Nabi terpaksa berhijrah, meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Nabi menyebut kepada Mekah, "Ma atyabaki min baladin wa ma ahabbaki ilayya. Walaula anna qaumaki akhrajuni min kima sakuntu khairat." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi menyatakan, "Alangkah indahnya engkau sebagai sesebuah negeri, dan alangkah engkau itu dicintai di sisiku. Jika tidak keranamu mengeluarkan aku daripadamu, nescaya aku tidak ingin tinggal selain daripadamu." Namun, Nabi mengambil risiko dalam membetulkan penduduk Mekah sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam terpaksa berhijrah dan kemudian tinggal di Madinah. Daripada Madinah, Nabi membentuk kerajaan, membentuk kekuatan dan banyak peristiwa yang berlaku. Hatta terpaksa bertempur dengan orang Mekah sendiri. Sehinggalah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nabinya memasuki kota Mekah yang dinamakan dengan Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah. Nabi tidak menawannya seperti mana para penguasa yang menawan sesuatu tempat. Nabi bukan penjajah. Sebab itu disebut Fatah, yakni membuka dari keadaan yang tertutup kepada keadaan yang terbuka, daripada ruang hidayah yang dihalang kepada ruang hidayah yang dibentangkan kepada rakyat jelata. Allah menyebut, "Iza ja'a nasrullahi wal fath." Apabila datang kemenangan Allah dan pembukaannya. Dalam Islam, merdeka ini lebih luas daripada kemerdekaan yang dibayangkan oleh sebahagian daripada kita. Kerana bila menyebut tentang merdeka, kita hanya membayangkan penjajah datang menjajah. Tapi sebenarnya tidak. Itu bukan semata-mata ertinya merdeka. Merdeka ini maksudnya manusia telah menyerahkan segala-galanya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ketaatan mutlak kepada Allah. Tidak ada yang boleh mengubah pendiriannya, melainkan hanyalah arahan Allah. Maka dia adalah orang yang merdeka. Apa guna penjajah balik ke negara dia, tapi dalam masa yang sama, pemikiran penjajah itu masih kekal di dalam diri kita? Apa guna kalau kita dikatakan merdeka dalam negara ini, tetapi dalam masa yang sama, kita telah meletakkan kehendak dan kebebasan kita hanya dalam rangka fikir penjajah yang membawa diri kita sentiasa tunduk kepada kehendak manusia. Maka kemerdekaan yang sebenar-benarnya apabila satu orang manusia bertauhid kepada Allah. "Wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlisina lahuddin." Tidaklah diperintahkan kepada manusia itu, melainkan hanyalah untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mereka ikhlas. Tidak kira siapa pun dia, walaupun dia hamba tetapi jiwanya hanya berserah kepada Allah, sesungguhnya dia telah merdeka. Walaupun kita telah bebas dari belenggu penjajah tetapi masih melakukan syirik, bergantung harap dengan makhluk, itu belum dikira merdeka. Sebab itu dalam riwayat menyebut, "La ta'ata li makhluki fi maksiyati khaliq." Tiada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Akhir kata, marilah kita mengangkat semula identiti kita beratusan tahun lamanya hasil daripada kesungguhan umat Islam. Allah telah membebaskan wilayah-wilayah ini daripada penjajahan. Namun malangnya, kita mesti bertanya, sejauh manakah kita telah bebas dari penjajahan? Penjajah telah pun pergi meninggalkan kita. Yang penting pada masa ini, bagaimanakah umat Islam mengembalikan identiti mereka sebagai umat? "Wa anna zini ummatukum ummatu wahida wa anna rabbukum fa'budun."
Inilah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah merupakan Tuhan kamu. Hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa ana fa'ani wa yakum bima filhi minal ayat wa zikril hakim.